Tak nak menang PRN, Bersatu cuma nak tengok UMNO lemah. Cium tangan Najib, ahli Bersatu dikecam teruk. Azmin ugut pihak tak mau kerjasama dengan Bersatu. PAS buat keputusan guna logo Perikatan Nasional. Tun M serang Najib di Parlimen. Bersatu mengambil bahagian dalam pilihan raya negeri Melaka bukan untuk menang, sebaliknya mahu melihat UMNO dilemahkan, dakwa ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Razlan Rafi'i. Menurutnya, Bersatu sengaja meminta kerusi yang tidak akan diterima UMNO sebagai syarat untuk kerjasama. Bersatu bukan mahu menang di Melaka, mereka mahu melihat UMNO dilemahkan di Melaka. Mereka sudah meletakkan asas kerusi yang tidak akan diterima oleh Barisan Nasional di Melaka. Bersatu mahukan 8 kerusi untuk bertanding, belum masuk lagi PAS dan Gerakan. Bersatu mahu bertanding di Masjid Tanah dan Jasin, kerusi kuat UMNO. Strategi ini memang sengaja dibuat kerana mereka tahu ini adalah permintaan tidak masuk akal dan akan ditolak oleh UMNO, katanya dalam kenyataan. Tambahnya, strategi Bersatu berjaya mengambil PAS menggunakan logo Perikatan Nasional. Dia berkata demikian susulan keputusan PAS menggunakan lambang Perikatan Nasional bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka 20 November ini. Razlan berkata rancangan jangka panjang Bersatu adalah untuk menggantikan UMNO. Perancangan Bersatu untuk menggantikan UMNO tidak pernah luput dalam rancangan besar mereka. Mereka tidak khawatir dan fokus kepada kerja mereka. Tujuan mereka menggantikan UMNO bukan untuk PRN Melaka. Tujuan mereka untuk menggantikan UMNO semasa PRU15 nanti, katanya. Ahli Dewan Negara, Senator Muhammad Zahid Mat Arif membidah sikap segelintir pihak yang dilihat cuba mempolitikkan pertemuan beliau dengan bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam satu program di Kampung Sungai Udang, Melaka, Sabtu lalu. Ia susulan tular gambar dan video pemimpin Bersatu itu mencium tangan ahli parlimen pekan berkenaan sewaktu menyambut kehadirannya. Jelas Muhammad Zahid, perbuatan begitu menyambut dan mencium tangan Najib tidak wajar dijadikan isu kerana sekadar menghormati hubungan peribadi antara mereka yang telah terjalin sekian lama. Salahkah saya mencium tangan Najib yang datang ke kampung saya? Sila tunjuk dalam perlembagaan Bersatu. Adakah saya tidak dibenarkan menunjukkan rasa hormat kepada beliau? Memandangkan saya dengan Najib kini berada dalam satu kerajaan. Saya juga hendak berisyarat kepada penyokong UMNO dan Bersatu. Kita kena matang dalam berpolitik menurut laporan Sinar Harian. Muhammad Zahid berkata, perkara paling penting adalah kesan pertemuan itu akan dapat mengendurkan bahang pilihan raya negeri Melaka yang semakin memuncak antara UMNO dan Bersatu. Rakaman video dan gambar tular itu dipercayai dimuat naik selepas Muhammad Zahid menerima pelawaan Najib untuk hadir menyertai programnya di Kampung Sungai Udang. Berikutan itu, segelintir pemimpin dalam Perikatan Nasional menyindir tindakan Muhammad Zahid itu dan mengaitkannya dengan dakwaan beliau kecewa kerana tidak dipilih sebagai calon PRN Melaka. Pada pilihan raya umum ke-14, Muhammad Zahid bertanding menentang Najib di kerusi Parlimen Pekan mewakili Bersatu dan Pakatan Harapan ketika itu. Bekas setiausaha politik kepada Dr. Mahathir Mohamad itu turut mengetepikan dakwaan berkenaan dan menegaskan tiada keperluan untuk beliau berebut menjadi calon pilihan raya. Katanya hal ini kerana saya sudah dilantik sebagai ahli Dewan Negara oleh parti ketika ini. Biarkan rakyat membuat keputusan bagi mengadili sikap serta kenyataan pihak yang tidak mahu bekerjasama dalam pilihan raya negeri Melaka, kata pengarah pilihan raya Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Beliau berkata bagi pihak Perikatan Nasional, gabungan itu hanya menganjurkan perpaduan dan kerjasama demi rakyat dan kepentingan negeri Melaka. Itu pilihan mereka, enggan berunding dengan Bersatu. Biarlah rakyat membuat penghakiman tentang sikap dan kenyataan pihak-pihak yang tidak mahu bekerjasama, katanya ketika ditemui pada Majlis Malam Mesra Deepavali 2021 Parlimen Gombak di Kuala Lumpur. Muhammad Azmin berkata sedemikian berhubung beberapa bahagian UMNO di Melaka yang menolak sebarang kerjasama diadakan antara parti dengan Bersatu dalam menghadapi PRN Melaka pada 20 November ini. Ketua Bahagian UMNO Tangga Batu, Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad yang mewakili kumpulan berkenaan berkata, keputusan itu dibuat bagi menghormati kehendak akar umbi selain terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan kerjasama itu tidak dapat diadakan. Selain itu, Muhammad Azmin yang juga Ketua Penerangan Perikatan Nasional dan Ahli Majlis Tertinggi Bersatu berkata, Perikatan Nasional sentiasa mengambil sikap terbuka dan bertanggungjawab untuk mengadakan rundingan kerjasama khususnya dengan parti yang membentuk kerajaan di peringkat persekutuan. Namun seperti yang saya tegaskan juga, sebagai sebuah parti politik, kita harus membuat persiapan di peringkat akar umbi khususnya pembahagian kerusi, penentuan calon dan jentera pilihan raya.
Perkara ini perlu diperkemaskan seberapa segera yang boleh supaya jentera kita dapat bertindak dengan lebih efektif dan berkesan. Serta jangan sampai tindakan kita itu menyebabkan rakyat keliru tentang hala tuju masa depan negara dan negeri, katanya. Beliau berkata kerjasama yang dibentuk pada tahun lepas menerusi Gabungan Perikatan Nasional telah menghasilkan banyak kejayaan ketika negara berdepan krisis kesihatan dan ekonomi. Selain berpandangan kerjasama itu wajar dipertahankan serta diterjemah menerusi tindakan dalam PRN Melaka, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan tarikh mengundi PRN Melaka pada 20 November manakala penamaan calon pada 8 November dan undi awal 16 November. PAS Melaka akur dengan keputusan kepimpinan tertinggi parti itu yang mahu menggunakan logo Perikatan Nasional pada Pilihan Raya Negeri Melaka 20 November ini. Pesuruhjaya PAS Melaka, Datuk Kamarudin Siddiq berkata, ini bagi memastikan pertandingan 1 lawan 1 dapat dilaksanakan dalam usaha mereka menghalang kemenangan Pakatan Harapan. PAS dah buat pendirian dalam perjumpaan 3 parti sebelum ini bahawa setuju bersama 1 lawan 1 dan mengekalkan kerusi status quo. Dan saya boleh beri jaminan kalau kerusi yang dimenangi oleh UMNO dalam Pilihan Raya Umum ke-14, kerusi itu tidak boleh ditandingi oleh Perikatan Nasional. Makna kalau kata ada pihak Perikatan Nasional, contoh Bersatu, masuk lawan juga di kawasan kerusi yang UMNO menang, PAS tidak teragak-agak untuk menyokong UMNO dalam kerusi tersebut. Begitu juga sebaliknya, kerusi yang telah dimenangi oleh Bersatu, UMNO tak boleh masuk. Kalau UMNO masuk, PAS akan menyokong Bersatu. Bermakna kita menghormati. Jadi tak ada isu saya rasa. Matlamat tetap 1 lawan 1 dengan Pakatan Harapan, katanya ketika dihubungi bernama. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang memaklumkan PAS akan menggunakan lambang Perikatan Nasional bagi menghadapi PRN Melaka. Selepas perkara itu diluluskan, Mesyuarat Jawatankuasa Kerja PAS Pusat, Kamarudin berkata PAS Melaka akan bertanding di kerusi yang dimenangi Pakatan Harapan pada PRU14 pada PRN Melaka kali ini bagi mengelakkan pertembungan 3 penjuru. PAS akan ditempatkan di kerusi dimenangi oleh Pakatan Harapan. Makna, kita tak akan ganggu kerusi UMNO, kita tak akan ganggu kerusi Bersatu, katanya. Pada PRU14 lepas, Barisan Nasional menang 13 kerusi Dewan Undangan Negeri iaitu Kuala Linggi, Tanjung Bidara, Air Limau, Lendu, Tabung Naning, Asahan, Sungai Udang, Pantai Kundo, Air Molek, Rim, Serkam, Melimau dan Sungai Rambai dari keseluruhan 28 kerusi DUN Melaka. DAP pula menguasai 8 kerusi DUN iaitu Gadik, Pengkalan Batu, Air Keruh, Kesidang, Kota Laksamana, Duyung, Bandar Hilir dan Bemban. Manakala PKR di 3 kerusi, Rembia, Macap Jaya dan Kelebang. Bersatu dan Amanah masing-masing menguasai 2 kerusi iaitu Paya Rumput, Teluk Mas, Durian Tunggal dan Bukit Katil. Manakala PAS bertanding di 24 kerusi, namun tiada kerusi yang dimenangi. Tun Dr. Mahathir Mohamad memulakan perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2022 dengan menjerang seterunya Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau mengambil masa lebih 5 minit menegur kerajaan kerana tidak berusaha untuk membawa balik wang yang diseleweng oleh individu tertentu untuk digunakan bagi perbelanjaan negara. Saya faham, perlunya kita belanja lebih untuk lawan wabak penyakit berbahaya ini dan kemerosotan ekonomi. Tapi kita tidak tunjuk minat untuk dapat balik wang yang telah diselewengkan. Apakah wang itu keuntungan perniagaan? Perniagaan apa? Tidak mungkin wang itu tiba-tiba ada di tangan penderma. Bukti yang ada hanyalah surat daripada seorang Arab, tidak ditandatangani oleh raja atau pegawainya. Jika kerajaan tidak dapat sahkan wang itu milik kerajaan, Najib juga tidak dapat sahkan dari mana wang itu datang. Tetapi kenapa wang itu diberi kepada Najib? Soalnya, bolehkah Perdana Menteri terima begitu banyak wang daripada pemimpin kerajaan lain? Soal beliau. Katanya Perdana Menteri tidak boleh terima untuk dirinya sumbangan wang daripada negara lain kerana ini boleh dianggap sebagai percubaan mempengaruhi politik negara. Tegas beliau, negara lain tidak boleh campur tangan dalam politik negara dengan memberi wang kepada Perdana Menteri Malaysia. Bahkan kata ahli Parlimen Langkawi itu, Mahkamah mendapati Perdana Menteri ke-6 bersalah dan patut jalani hukuman. Ini tidak adil kepada rakyat Malaysia yang belum dituduh telah dimasukkan dalam tahanan penjara. Kenapa orang yang sudah pun dihukum salah yang sepatutnya menjalankan hukuman dibenarkan keluar negara pula? Jika rayuan mendapati banduan tidak salah, bebaskan saja. Sudah hampir 1 tahun rayuan dibuat tetapi belum ada keputusan dibuat. Nampak kerajaan tidak serius untuk mendapatkan semula wang yang telah dicuri, katanya. Beliau juga menyalahkan Peguam Negara dan pendakwa raya yang konon berlagak sebagai hakim kerana dengan mudah memutuskan tidak ada kes. Ini adalah hukum. Peguam Negara sudah jadi hakim. Peguam Negara juga tidak bantah apabila banduan dibenarkan keluar negara. Ya, memang ini semua tidak salah dari segi undang-undang. Tetapi bolehkah di masa hadapan banduan
banduan di Benam melancong di luar negara? Atau apakah ada dua kelas banduan? Ujarnya. Katanya beliau dengar ada yang bercakap berdega-dega seperti pendekar yang mahu mempertahankan kedaulatan negara berkaitan isu Pulau Batu Putih. Tetapi katanya menjual 1,370 hektar tanah yang ditambak di Johor secara pegangan terus kepada rakyat asing dibolehkan pula tanpa mengambil kira kerosakan alam sekitar yang berlaku terhadap kawasan paya yang kaya dengan biodiversiti. Jelas beliau, tindakan itu juga menyebabkan nelayan dan penduduk sekitar terjejas pendapatan serta mata pencarian mereka.